Assalamualaikum dan selamat sejahtera khususnya kepada Miss Tengku Nur Atirah binti Tengku Muhammad Khairi dan juga rakan-rakan sekalian. Saya Nur Hafizah binti Darussalam dan ahli-ahli kumpulan saya ialah Nurul Syuhada binti Mustafa, Nur Ain Kahirah binti Syahari dan Nurul Atikah binti Nurizam. Hari ini kami akan membentangkan tentang modul sains yang bertemakan sayur-sayuran. Modul ini terdapat 10 aktiviti yang menarik yang boleh kita lakukan bersama kanak-kanak. Aktiviti pertama ialah aktiviti capan sayuran. Kanak-kanak boleh menghasilkan aktiviti capan sayuran dengan menggunakan beberapa jenis sayur-sayuran seperti sayur sawi, bawang dan juga bendi. Kanak-kanak boleh menghasilkan pelbagai corak dengan menggunakan sayur-sayuran ini seperti corak bunga. Hal ini kerana sayur-sayuran ini mempunyai struktur yang menarik. Kanak-kanak juga boleh menghasilkan capan ini dengan menggunakan warna air dan tekapkan sayur-sayuran yang telah dicelup di dalam warna air tadi ke atas permukaan kertas lukisan. Dan akhirnya kanak-kanak juga boleh menghasilkan pelbagai corak yang menarik. Secara tidak langsung, dengan melakukan aktiviti ini, kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka seperti deria menghidu dan juga deria sentuhan. Kanak-kanak boleh menghidu bau-bau sayuran ini seperti bau bawang. Bau bawang kan dia mempunyai bau-bau yang kurang enak. Jadi kanak-kanak boleh mengenal pasti bau bawang macam ni. Seterusnya, kanak-kanak juga boleh menyentuh tekstur sayur-sayuran tersebut. Contohnya sayur bendi yang mempunyai tekstur berbulu dan juga sawi mempunyai tekstur yang berurat. Hari ini saya nak membentangkan tentang kolaj sayur. Langkah yang pertama ialah guru menyediakan lembaran kerja. Langkah yang kedua, guru memberikan bahan berkaitan kolaj kepada kanak-kanak. Langkah yang ketiga, guru menunjukkan demonstrasi terlebih dahulu. Langkah yang keempat, kanak-kanak membuat kolaj sayur. Langkah yang kelima, guru memberikan pelekat dan pujian untuk tanda menghargai. Aktiviti yang kedua ialah berkaitan pengelasan warna. Langkah yang pertama ialah menyanyikan lagu mengenai warna. Langkah yang kedua, guru menyoal kepada kanak-kanak tentang warna apa yang terdapat di dalam lirik lagu. Langkah yang ketiga, guru memberikan lembaran kerja berkaitan sayur yang telah siap digunting. Langkah yang seterusnya ialah kanak-kanak meletakkan lembaran gambar sayur yang telah siap dipotong mengikut kelas warna yang telah diberikan. Langkah yang kelima, guru bersoal jawab dengan kanak-kanak iaitu meminta kanak-kanak memberitahu jenis warna yang terdapat pada gambar sayur tersebut. Langkah yang terakhir, menyanyi kembali lagu mengenai warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Atikah. Hari ini saya nak bentangkan tentang modul saya yang bertajuk Seronoknya Meneroka Sayur. Okey, modul ni menggunakan bahan dan alatan seperti brokoli, tomato, pisau kanak-kanak dan kantang pembesar. Langkah-langkah membuat penerokaan terhadap sayur-sayuran ini ialah: yang pertama, menerangkan tentang tomato dan brokoli kepada kanak-kanak. Yang kedua, membahagikan kanak-kanak kepada 4 kumpulan kecil. Yang ketiga, guru mengedarkan kepada kanak-kanak bahan dan alatan untuk membuat penerokaan terhadap tomato dan brokoli. Yang keempat, kanak-kanak memotong tomato dan brokoli terlebih dahululah menggunakan pisau kanak-kanak. Yang kelima,
Kanak-kanak melihat struktur tomato dan brokoli dengan kanta pembesar. Yang keenam, kanak-kanak perlu merasa sayur-sayuran dengan lidah. Okey, apabila kanak-kanak merasa brokoli dan tomato, mereka akan dapat membuat pembezaan rasa antara tomato dan brokoli. 7. Kanak-kanak menyentuh struktur sayur-sayuran dengan menggunakan tangan. Apabila kanak-kanak sentuh struktur tomato dan brokoli, kanak-kanak akan dapat rasa perbezaannya. Perbezaannya ialah kanak-kanak akan dapat rasa tomato itu licin, manakala brokoli itu seperti ada daun yang timbul-timbul. Okey. Yang ke-8, yang terakhir sekali, guru meminta kanak-kanak ke hadapan untuk menceritakan apa yang dirasa, dilihat dan disentuh terhadap sayuran kepada rakan-rakan. Seterusnya ialah aktiviti DIY topi lobak merah. Aktiviti ini sangat seronok dan boleh menarik minat kanak-kanak untuk melakukannya. Aktiviti DIY topi lobak merah hanya menggunakan beberapa bahan seperti kertas warna, kertas krip dan juga gam. Kertas krip digunakan untuk memastikan topi yang telah dihasilkan tidak penyek apabila dipakai oleh kanak-kanak. Seterusnya, aktiviti ini juga mampu meningkatkan kreativiti kanak-kanak kerana kanak-kanak akan menghias topi lobak merah menggunakan kreativiti mereka sendiri. Selain itu, kanak-kanak juga boleh meningkatkan kemahiran motor halus mereka dengan cara mereka akan menggulung dan juga melipat lebihan kertas yang terdapat pada topi tersebut. Secara tak langsung, kanak-kanak boleh meningkatkan koordinasi jari mereka dan juga mata. Seterusnya, aktiviti DIY topi lobak merah juga boleh memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menghasilkan komunikasi dalam proses kemahiran sains, seperti apabila topi DIY lobak merah telah siap, kanak-kanak akan mempamerkan topi tersebut dan menceritakan bagaimana terhasilnya topi lobak merah ini kepada rakan-rakan yang lain. Dan juga kanak-kanak akan membawa pulang dan menceritakan kepada ibu bapa mereka. Modul kedua saya ialah yang bertajuk Jom Kita Mengukur. Okey, bahan alatan yang digunakan untuk aktiviti mengukur ini ialah lobak merah, daun seledri dan klip kertas. Okey, kita menggunakan konsep pengukuran bukan unit piawai. Langkah membuat aktiviti pengukuran ini ialah: yang pertama, guru memperkenalkan jenis sayur seperti lobak merah dan daun seledri kepada kanak-kanak. Contohnya, guru memberitahu kepada kanak-kanak lobak merah berwarna oranye, manakala daun seledri berwarna hijau. Okey, yang kedua, guru mengedarkan bahan alatan untuk mengukur lobak merah dan daun seledri. Okey, seperti klip kertas. Okey. Seterusnya, kanak-kanak memulakan aktiviti dengan mengukur lobak merah terlebih dahulu. Seterusnya, mengukur daun seledri dengan menggunakan klip kertas. Okey, yang keempat, kanak-kanak mencatat panjang lobak merah, kemudian mencatat panjang daun seledri di dalam lembaran kerja. Okey, guru akan memberi lembaran kerja untuk mencatat berapa panjang lobak merah dan berapa panjang daun seledri dan berapa klip kertas yang digunakan. Okey.
Yang kelima, kanak-kanak membentangkan hasil pengukuran tadi kepada rakan sekelas. Okey, mereka akan membentangkan kepada rakan sekelas mereka untuk menunjukkan perbezaan panjang antara lobak merah dan daun sederi. Yang terakhir sekali, guru meminta kanak-kanak mengemas mula bahan dan peralatan yang digunakan. Hai, Assalamualaikum. Okey, untuk aktiviti seterusnya, kita akan membuat aktiviti ladang sayur-sayuran. Okey, apa itu aktiviti ladang sayur-sayuran? Mari kita lihat langkah-langkah untuk membuat aktiviti ladang sayur-sayuran. Okey, yang pertama, kanak-kanak menjalankan aktiviti secara individu, di mana kanak-kanak akan menjalankan aktiviti secara perseorangan. Okey, yang kedua, guru diminta untuk memperkenalkan aktiviti, untuk memperkenalkan bahan-bahan aktiviti ladang sayur-sayuran, iaitu bahan-bahan yang pertama adalah bekas besar untuk isi pasu-pasu kecil bersertakan dengan tanah di dalam pasu kecil tersebut. Okey, yang kedua adalah batang aiskrim. Yang ketiga adalah penyodok tanah untuk meletakkan tanah ke dalam pasu-pasu kecil tadi. Okey, yang keempat adalah merupakan bahan mawujud sayur yang telah dilukis siap pada kertas warna, iaitu sayur tomato, lobak merah, sawi dan cili. Okey, kalau kita tak gunakan penyodok tanah untuk meletakkan tanah ke dalam pasu-pasu kecil, kanak-kanak juga kita boleh minta kanak-kanak itu pakai masukkan tanah menggunakan tangan. Okey, dia lagi apabila kanak-kanak masukkan tanah menggunakan tangan untuk masukkan ke dalam pasu kecil tadi, bermakna kanak-kanak telah menggunakan kemahiran motor halus jari jemari mereka. Okey, yang ketiga adalah guru perlu membuat demonstrasi terlebih dahulu untuk aktiviti ladang sayur-sayuran, di mana setiap guru akan menunjukkan demonstrasi untuk sebelum kita nak lakukan aktiviti, sebelum kita nak buat aktiviti itu bersama dengan kanak-kanak. Okey, kanak-kanak, okey, seterusnya nombor 4, langkah keempat adalah minta kanak-kanak untuk isi tanah ke dalam pasu dan kemudian masukkan sayur-sayur itu ke dalam tanah yang sudah dilekatkan dengan batang aiskrim. Bermakna bahan mawujud yang sudah kita lukis tadi adalah sayur tomato, lobak merah. Okey, itu kita dah lekatkan di belakang batang aiskrim untuk dicucukkan pada pasu kecil yang berisi tanah tadi. Okey, yang kelima, langkah kelima adalah setelah kesemua sayur dimasukkan ke dalam pasu berisi tanah, kanak-kanak diminta untuk tampil ke hadapan untuk menceritakan apa yang mereka lakukan pada hari ini. Okey, selepas saja aktiviti ni habis, guru diminta untuk kanak-kanak mengimbas kembali apa yang mereka belajar untuk aktiviti hari ini, iaitu aktiviti ladang sayur-sayuran. Okey, yang keenam, langkah keenam adalah guru perlu memberi pujian kepada kanak-kanak bagi menggalakkan mereka untuk lebih bersemangat untuk membuat lagi, untuk try lagi di rumah. Okey, itu saja. Seterusnya, aktiviti yang seterusnya adalah cedok-cedok sup sayur. Okey, aktiviti ini dijalankan dalam kumpulan kecil. Bermakna aktiviti ini dijalankan secara kumpulan. Okey, yang kedua, guru perlu menyediakan dan memperkenalkan objek sayur-sayur seperti mainan atau plastik, iaitu sayur tomato, brokoli, lobak merah dan cili, serta pewarna untuk kanak-kanak dapat meneroka menggunakan 3 deria, iaitu melihat, menyentuh dan bau. Okey, kenapa saya katakan kanak-kanak dapat meneroka? Kerana dari aktiviti ini kanak-kanak dapat memperkenal
objek-objek seperti tumbuhan-tumbuhan plastik tadilah, iaitu tomato, cili, serta brokoli dan lobak merah, di mana mereka dapat merangsang motor halus mereka menggunakan jari jemari mereka. Oleh sebab itu saya menggunakan 3 deria, iaitu deria melihat, menyentuh, dan mereka akan berimajinasi untuk bau sayur-sayuran tersebut, walaupun sayur-sayuran itu hanyalah mainan bagi kanak-kanak. Okey, yang ketiga, guru juga perlu menyediakan dan memperkenalkan peralatan seperti set bekas atau bekas plastik, sudu plastik, mangkuk plastik dan senduk plastik untuk kanak-kanak supaya mereka boleh mencedok sup sayur itu serta air yang mencukupi. Okey, di mana guru perlu menyediakan peralatan seperti set bekas, iaitu set bekas yang kanak-kanak boleh menuang air ke dalam bekas tersebut. Okey, kenapa kena ada sudu plastik, senduk plastik, di mana kanak-kanak akan menuangkan ke dalam sayur mainan plastik yang mereka meneroka tadi, dituangkan ke dalam mangkuk plastik tadi. Okey. Yang keempat, guru membuat demonstrasi terlebih dahulu kepada kanak-kanak tentang aktiviti cedok-cedok sup sayur. Di samping itu, kanak-kanak juga dapat meneroka dan membuat pemerhatian ke atas sup sayur tersebut. Kenapa saya mencakapkan kanak-kanak akan membuat pemerhatian? Okey, dekat situ kanak-kanak dari situ kanak-kanak dapat meneliti apa yang mereka lakukan daripada aktiviti sup sayur. Dan seterusnya, aktiviti yang kelima, di mana kanak-kanak diminta untuk cedok sup sayur di dalam bekas plastik. Yang keenam, setelah tamat aktiviti, kanak-kanak diminta tampil ke hadapan untuk menceritakan tentang aktiviti yang dilakukan. Okey. Selepas sahaja tamat aktiviti, kanak-kanak diminta untuk tampil ke hadapan, ceritakan apa yang mereka lakukan dengan aktiviti cedok-cedok sup sayur. Modul aktiviti yang seterusnya ialah volcano cili benggala. Menariknya. Itu tajuknya. Okey, bahan dan alatan yang diperlukan ialah dulang plastik, pewarna makanan, serbuk pencuci, cuka, soda, bikarbonat dan cili benggala. Langkah-langkahnya ialah, yang pertama, guru memperkenalkan kepada kanak-kanak tentang cili benggala dan volcano. Okey, guru menerangkan apa itu cili benggala dan apa itu volcano kepada kanak-kanak terlebih dahulu. Kemudian guru membahagikan kanak-kanak kepada 3 kumpulan. Okey, yang ketiga, guru mengedarkan kepada kanak-kanak bahan untuk membuat volcano dan cili benggala yang telah siap dipotong dan dibuang biji. Okey, hal ini penting kerana guru ni tak nak guna pisau kepada kanak-kanak sebab ianya membahaya. Jadi guru akan memotong terlebih dahulu dan membuang biji cili volcano terlebih dahulu. Seterusnya, guru membuat demonstrasi membuat volcano cili benggala. Okey, guru demonstrasi penting. Hal ini kerana untuk memberi kanak-kanak kefahaman apa itu volcano dan bagaimana ingin membuat volcano tersebut. Seterusnya, kanak-kanak memulakan aktiviti membuat volcano cili benggala. Yang keenam, guru meminta kanak-kanak ke hadapan kelas untuk menunjukkan volcano cili benggala mereka. Okey, setelah itu, guru meminta kanak-kanak ke hadapan kelas untuk menunjukkan hasil kerja mereka membuat volcano terhadap kawan-kawan yang lain. Akhir sekali, guru meminta kanak-kanak mengemas bahan dan alatan yang digunakan. Okey, aktiviti seterusnya adalah aktiviti terakhir, di mana adalah mari tanam pokok cili. Okey,
Langkah-langkahnya adalah aktiviti ini dijalankan secara individu dan di bawah pemantauan guru. Okey, yang kedua, guru memperkenalkan benih cili kepada kanak-kanak. Yang ketiga, guru menyediakan peralatan seperti bekas plastik yang tidak pakai ataupun penyodok tanah ataupun tanah campuran dan benih cili. Okey, kenapa kita kena gunakan tanah campuran? Supaya tanaman ini lebih subur dan lebih dapat menghasilkan tanaman pokok cili ini dengan lebih cantik. Hasilnya lagi cantik lah. Maksudnya maksudnya cili ni akan tumbuh dengan subur. Okey. Nombor 4 adalah guru menunjukkan demonstrasi terlebih dahulu sebelum kanak-kanak memulakan aktiviti tanam pokok cili. Guru mesti menunjukkan demonstrasi dahulu sebelum kita nak mulakan aktiviti tanam cili ini kepada kanak-kanak. Yang kelima adalah kanak-kanak diminta mulakan aktiviti tanam pokok cili dengan masukkan tanah ke dalam bekas plastik, kemudian masukkan benih cili dan ratakan sedikit pasir dengan menggunakan tangan. Okey, kenapa kita minta untuk menggunakan tangan? Kerana kita dapat merangsang kemahiran motor halus kanak-kanak dengan menggunakan jari jemari mereka. Yang keenam, guru meminta kanak-kanak untuk membasuh tangan supaya kotor-kotor yang mereka pegang tanah tadi itu hilang. Okey, yang ketujuh, setelah selesai saja aktiviti, guru meminta kanak-kanak untuk melihat hasilnya dalam 5 atau 6 hari tanaman cili mereka tanam. Kerana apa? Kalau kita mengambil masa 2 hari, mungkin hasilnya tidak kita akan ketahui. Kita akan mengetahui hasilnya dalam 5 ataupun 6 hari ataupun dalam anggaran seminggu. Okey, yang ke-8, hasil benih cili itu tadi mengeluarkan akar dan daun serta sedikit cili yang tumbuh pada dahan pokok cili. Di mana yang terakhir ini kita dapat kiranya kita dapat hasil keputusan yang terakhir, kita dapat hasil iaitu kita dapat melihat benih cili yang tersebut kita tanam tadi itu mengeluarkan akar dan daun serta cili. Ada sedikit cili yang anak cili yang tumbuh pada dahan pokok tersebut. Okey, itu saja untuk aktiviti mari tanam pokok cili. Okey, itu saja dari kumpulan saya. Okey, assalamualaikum.